Selamat pagi semua. Kami dari Kumpulan Jujur ingin membentangkan tentang falsafah pendidikan matematik. Apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, harmoni, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Apakah falsafah pendidikan matematik? Boleh ditasvirkan secara lebih meluas. Falsafah pendidikan matematik merupakan matlamat atau rasional di sebalik amalan pengajaran matematik. Pengajaran matematik adalah aktiviti sosial yang meluas dan sangat teratur, matlamat, tujuan, rasional dan sebagainya. Ia perlu berkaitan dengan kumpulan sosial dan masyarakat secara umum sambil mengakui bahawa terdapat pelbagai matlamat dan matlamat yang berbeza di kalangan orang dan kumpulan yang berbeza. Falsafah pendidikan matematik. Berikut adalah pengertian yang dapat diterapkan dalam menafsirkan perkataan falsafah dan pendidikan matematik. Falsafah beberapa bidang atau aktiviti dapat difahami sebagai tujuan atau rasionalnya. Pendidikan matematik yang difahami dalam erti kata paling sederhana dan paling konkret berkaitan dengan aktiviti atau amalan pengajaran matematik. Oleh itu, pengertian falsafah pendidikan matematik yang paling sempit menyangkut tujuan atau alasan di sebalik amalan pengajaran matematik. Falsafah matematik digunakan untuk pendidikan matematik atau pendidikan secara umum. Mengapa perkara falsafah? Mengapa teori dalam perkara umum? Falsafah pendidikan matematik yang berikut masing-masing boleh diperluaskan kepada beberapa subsoalan seperti di bawah. Pertama, apakah itu matematik? Kedua, bagaimanakah matematik berkaitan dengan masyarakat? Ketiga, apakah pembelajaran matematik? Keempat, apakah pengajaran matematik? Kelima, apakah status pendidikan matematik sebagai bidang ilmu? Menggunakan abstrak falsafah untuk menyediakan rangka kerja konsep untuk analisis, boleh mempertimbangkan penyelidikan dan teori dalam pendidikan matematik mengikut sama ada ia menarik ontologi dan metafik, teori epistemologi dan pembelajaran, falsafah sosial, politik, estetika, etika dan praksiologi, falsafah nilai secara amnya. Metodologi penyelidikan pendidikan matematik atau cabang falsafah lain. Terdapat beberapa kebaikan akan diperolehi daripada menggunakan gaya pemikiran falsafah dalam penyelidikan. Dapat idea-idea yang digunakan secara meluas sebagai pemahaman, pembangunan, kemajuan, keupayaan matematik, alam semula jadi, budaya dan sebagainya. Seterusnya adalah tujuan pengajaran dan pembelajaran matematik. Pembelajaran tidak dapat dipisahkan daripada pengajaran, walaupun mereka dapat difahami secara berasingan dan praktiknya seorang guru mengandaikan satu atau lebih pelajar. Pembelajaran tidak formal sering diarahkan kepada diri sendiri dan berlaku tanpa pengajaran yang eksplisit. Tujuan pengajaran dan pembelajaran matematik adalah ungkapan nilai dan oleh itu nilai pendidikan dan sosial masyarakat merupakan sebahagian daripadanya. Tujuan dan nilai-nilai tersebut memusatkan perhatian terhadap matematik dan peranan serta tujuannya dalam pendidikan dan masyarakat. Seterusnya adalah aplikasi falsafah dalam pendidikan matematik. Falsafah pendidikan matematik dapat dibayangkan sebagai domain akademik yang kering dan berlebihan. Tetapi ada isu-isu penting yang telah mencetuskan kontroversi di dalamnya dalam satu atau dua dekad terakhir. Dalam 5 kelompok soalan yang dinyatakan di atas, beberapa kontroversi terpilih adalah seperti berikut. Adalah pengetahuan dan aktiviti aplikasi yang menghubungkannya manakala falsafah pendidikan matematik dan domain pengetahuan lain merangkumi proses penyelidikan dan praktik pengetahuan peribadi dan juga representasi pengetahuan yang diterbitkan. Mereka bukan sekadar entiti yang besar dalam
diri mereka, tetapi hubungan dan interaksi yang kompleks antara orang, masyarakat, struktur sosial, perwakilan pengetahuan dan amalan komunikatif dan lain-lain lagi. Sebagai salah satu sains tertua dan sebagai paradigma pengetahuan tertentu dan kumulatif, matematik dan falsafahnya tidak mungkin menjadi kawasan kontroversi. Tetapi, pada masa ini, apa yang disebut sains was sedang marak kebanyakannya di Amerika Syarikat, tetapi juga di negara-negara berbahasa Inggeris yang lain mengenai pandangan falsafah sains dan matematik. Para fundamentalis dan absolutus menyatakan bahawa matematik semestinya terkumpul dan tidak tersentuh oleh kepentingan sosial atau perkembangan di luar corak pertumbuhan sejarah yang normal. Fallibilitis, humanis, relativistis dan konstruktivistis sosial di sisi lain telah berpendapat bahawa matematik melalui sejarah dan sosial dan ada batasan budaya terhadap tuntutannya mengenai kepastian kesejahteraan dan keutamaan. Kontroversi ini boleh menjadi sangat panas dan bahkan menimbulkan emosi seperti yang ditunjukkan oleh surat-surat dalam American Mathematical Monthly and Mathematical Intelligencer. Adalah kritikan pendidikan matematik, kebimbingan, tanggapan dan masa depan. Ia berfungsi untuk keadilan sosial dalam apa jua bentuk yang banyak arah dan sebagai akibatnya, kesan daripada pendidikan matematik kritikal merujuk kepada pelbagai pendekatan. Terdapat beberapa faktor kritikan pendidikan matematik, iaitu boleh dicirikan dari segi kebimbangan dan izinkan saya menyebut beberapa yang berkaitan dengan matematik, pelajar, guru dan masyarakat. Untuk menangani matematik dalam pelbagai bentuk aplikasi dan amalan yang berbeza. Selain itu, tiada kualiti tertentu, misalnya untuk objektiviti dan neutrality yang secara automatik boleh dikaitkan dengan matematik. Tindakan berasaskan matematik boleh mempunyai semua jenis kualiti berisiko boleh dipercayai, berbahaya, mencurigakan, mengelirukan, mahal, kejam, berfaedah dan penjanaan keuntungan. Pendidikan matematik yang kritikal adalah penting untuk mempertimbangkan minat, harapan dan aspirasi pelajar. Oleh itu, Frankenstein 2012 menekankan kepentingan menghormati pengetahuan pelajar. Tanggapan pelajar Fort Grounds telah dicadangkan untuk berkonsepkan perspektif dan minat pelajar. Masa hadapan ditakrifkan sebagai parameter yang sangat banyak mempunyai kaitan dengan keadaan ekonomi, proses sosial ekonomi, kemasukan dan pengecualian, nilai budaya dan tradisi, wacana awam dan perkauman. Antar masa juga ditakrifkan sebagai melalui orang-orang yang mengalami kemungkinan dan halangan. Ia membangunkan pendidikan matematik yang mungkin memberikan harapan baru untuk pelajar. Kebimbangan ini misalnya dinyatakan melalui sengajaan interpretasi makna. Minat guru dan keadaan kerja juga penting untuk mempertimbangkan minat pelajar. Secara umum, sistem pendidikan distrukturkan oleh set peraturan, tradisi, sekatan yang paling kompleks yang mana seseorang boleh merujuk sebagai logik persekolahan. Masyarakat boleh diubah. Ini adalah tuntutan yang paling umum yang dibuat dalam politik. Ia adalah tuntutan jelas mana-mana aktivisme. Rumusan Freires-Gatstein 2006 menekankan bahawa seseorang boleh membangunkan pendidikan yang mungkin pelajar untuk datang membaca dan menulis dunia. Membacanya dalam erti kata bahawa ia menjadi mungkin untuk mentafsirkan dunia yang dipenuhi dengan nombor, gambar raja dan angka, dan menulisnya dalam erti kata bahawa ia menjadi mungkin untuk membuat perubahan. Tanggapan dalam pendidikan matematik. Tanggapan seperti keadilan sosial, matematik, dialog, imajinasi pedagogi dan ketidakpastian adalah penting untuk merumuskan kebimbangan pendidikan matematik kritikal. Keadilan sosial.
Pendidikan matematik kritikal termasuk kebimbangan untuk menangani sebarang bentuk penindasan dan eksploitasi. Ia perlu diakui bahawa keadilan sosial adalah konsep terbuka, maknanya boleh diterokai dalam pelbagai arah yang berbeza. Pendidikan matematik kritikal perlu menangani pengecualian kemasukan sebagai proses yang dipertandingkan. Walau bagaimanapun, pelbagai bentuk pengecualian kemasukan sehingga kini tidak dibincangkan dengan mendalam dalam pendidikan matematik seperti syarat-syarat pelajar buta, pelajar pekak dan pelajar kurang upaya. Kronoki 2010 menyediakan tafsiran pelbagai asas matematik dan dengan cara ini ditekankan bahawa konsep ini perlu diusahakan semula, ditafsirkan semula dan dibangunkan semula dalam proses yang tidak pernah berakhir. Walau bagaimanapun, tanggapan lain yang berbeza telah digunakan juga untuk kecekapan kompleks ini, termasuk celik matematik dan agensi matematik. Dialog, tidak kurangnya kerana inspirasi daripada Freud, notion dialog telah memainkan peranan penting dalam pengubalan pendidikan matematik kritikal. Pengajaran dan pembelajaran dialog telah dibentangkan sebagai salah satu cara untuk membangunkan kecekapan kritikal yang lebih luas yang berkaitan dengan matematik. Pembelajaran berasaskan masalah dan kerja projek juga boleh dilihat sebagai cara pengajaran dan pembelajaran dialog. Imajinasi pedagogi. Kritikan dari segi imajinasi telah dirumuskan dari segi imajinasi sosiologi. Melalui imajinasi sedemikian, mendedahkan bahawa sesuatu yang berlaku boleh berbeza. Imajinasi membantu menunjukkan bahawa alternatif boleh diterokai dan kemungkinan yang berbeza mungkin dalam jangkaan. Ketidaktentuan. Kritikan tidak boleh apa-apa senaman dogmatik dalam erti kata bahawa ia boleh berdasarkan mana-mana asas yang ditakrifkan dengan baik. Ernst 2010 menyatakan bahawa seseorang tidak boleh mengambil sebagai diri apa-apa asas teori tertentu untuk pendidikan matematik kritikal. Ia sentiasa memerlukan. Sifat terbuka pendidikan matematik kritikal ditekankan lagi oleh fakta bahawa bentuk eksploitasi, penindasan, masalah alam sekitar, situasi kritikal secara umumnya terus berubah. Secara khusus, falsafah adalah mengenai analisis sistematik dan pemeriksaan kritikal terhadap masalah asas. Ini melibatkan latihan minda dan akal, pemikiran, penyelidikan, penakulan dan hasilnya, pertimbangan, kesimpulan dan kepercayaan atau kepercayaan. Terdapat begitu banyak cara di mana proses seperti teori, konsep dan asas penyelidikan masa lalu dapat diterapkan pada dan dalam pendidikan matematik. Ini menunjukkan bahawa falsafah pendidikan matematik bukan saja harus mengikuti falsafah matematik. Stephen Brown 1995 menunjukkan bahawa ia juga melihat kepada falsafah pengajaran umum skop yang lain, pelajar, guru dan lingkungan atau masyarakat. Oleh itu, kita juga mempunyai falsafah pembelajaran matematik, falsafah pengajaran matematik dan falsafah masyarakat, berkenaan dengan pendidikan matematik dan matematik sebagai elemen yang perlu dipertimbangkan. Sekian, terima kasih.